Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Dr. Rohayati binti Nurandi. Saya wakil dari kumpulan 2 akan membentangkan latihan yang diberi tajuk Identity Respondent bagi kursus BSR 3996 projek tahun akhir Kesusastraan Melayu. Ahli kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Tasnim, Lija binti Jimbang, Tiaran Teresa anak Meka, Chandra Lela anak Belingan, dan yang terakhir adalah Beatrice Nira Jericho. Baiklah, kita beralih kepada elemen yang pertama iaitu responden. Responden dalam suatu penyelidikan, kajian responden adalah dipilih secara sengaja, dan dalam penyelidikan atau kajian, jumlah responden tidak penting, tapi potensi tiap kes responden yang memberi pemahaman secara teoritis lebih baik mengenai aspek yang dipelajari. Dan seterusnya, responden adalah sumber data prima dalam penyelidikan. Sumber data tentang segala yang berkaitan dengan keagamaan, perasaan, kebiasaan sikap, motif dan perspektif. Seterusnya adalah definisi bagi responden. Responden adalah orang yang memberikan maklumat yang menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam suatu kegiatan kaji selidik. Dalam satu kajian, identiti responden perlu dirahsiakan. Responden juga perlu dimaklumkan dengan jelas mengenai tahap kerahsiaan untuk setiap maklumat atau jawapan soalan yang diberikan kepada pengkaji. Setiap penyelidikan hendaklah melibatkan responden yang terdiri daripada masyarakat. Tujuan utama penyelidikan dijalankan adalah bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi ataupun mencari jawapan kepada persoalan yang timbul. Pilihan responden bergantung kepada data yang ingin dikumpulkan. Dan seterusnya adalah aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pengkaji. Yang pertama adalah identiti responden tidak boleh didedahkan. Yang kedua adalah data yang dikumpul haruslah disimpan dan diurus secara sulit. Yang ketiga, responden hendaklah diterangkan dengan jelas tentang tujuan kajian yang ingin dijalankan. Yang keempat, penglibatan responden dalam satu kajian adalah berdasarkan persetujuan mereka. Dan yang kelima, maklumkan bahawa responden boleh menarik diri pada bila-bila masa dan kelompok responden dalam satu kajian ditentukan oleh penyelidik atau pengkaji berdasarkan kepada tujuan penyelidikan yang dijalankan. Baiklah, seterusnya antara contoh amalan yang tidak beretika yang dilakukan oleh penyelidik semasa melakukan penyelidikan terhadap responden. Menurut Robson 2002 dalam karyanya Real World Research menyenaraikan 10 amalan yang tidak beretika dalam penyelidikan. Jadi yang pertama adalah melibatkan responden tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Yang kedua, menceroboh hak privasi atau pribadi responden. Yang ketiga, melibatkan perbuatan yang menyalahi hak asasi kemanusiaan dalam penyelidikan. Yang keempat, memaksa responden untuk mengambil bahagian. Dan yang kelima, mendedahkan responden kepada tekanan fizikal, mental dan emosi. Yang keenam, merahsiakan informasi sebenar tentang tata cara dan proses penyelidikan. Yang terakhir adalah tidak melayan responden secara adil dan berperikemanusiaan. Selain itu, amalan yang tidak beretika adalah dengan menipu responden atau subjek. Seterusnya, mengekang faedah daripada dinikmati sesetengah responden, contohnya dalam penyelidikan yang melibatkan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Yang terakhir, contoh amalan yang tidak beretika adalah melibatkan subjek dalam aksi-aksi yang boleh mengaitkan subjek ataupun responden. Terdapat beberapa pengesahan yang terkandung dalam borang pengesahan, iaitu pengenalan bagi penyelidik atau pengkaji yang terdiri daripada nama, umur dan sebagainya.
Yang seterusnya adalah tujuan penyelidikan, maklumat data yang dirahsiakan, maklumat identiti responden dirahsiakan, makluman bahawa responden boleh menarik diri pada bila-bila masa sahaja, persetujuan antara responden melibatkan diri dalam kajian yang dijalankan dan perlu diisi dan ditandatangani oleh responden. Seterusnya adalah bagi borang khusus, iaitu pengkaji atau penyelidik mengisi borang-borang khusus yang mengandungi kenyataan atau kesaksian yang memaparkan bagaimana pengkaji mengambil langkah yang wajar berkaitan isu etika, iaitu pengkaji telah sedia maklum bahawa berkaitan aktiviti yang melanggar etika penyelidikan. Seterusnya adalah bagaimana kaedah mendapatkan persetujuan responden. Ini merupakan contoh kaedah mendapatkan persetujuan responden. Antaranya adalah borang penerangan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga, dan borang penerangan dan persetujuan responden. Dan yang terakhir adalah apa itu soal selidik. Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan yang merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Menurut Gilham pada tahun 2000, terdapat beberapa sebab mengapa borang soal selidik menjadi pilihan kebanyakan pengkaji. Adalah kerana kos bagi membina borang soal selidik yang murah dan masa yang diperlukan adalah singkat. Jadi pengkaji boleh memperolehi data atau maklumat dari jumlah responden yang lebih ramai dengan cepat. Berikut merupakan contoh borang soal selidik bagi responden. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.